Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Imam Muslim. Kitab Mukhtasar Sahih Muslim, Kitabus Salah. Nama dia Kitabus Salah. Tengok bab mana kita? Babu fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'aih. Bab cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Kalau boleh tambah lagi pada waktu malam, sebab dalam kitab Arab ni ada makna. Babun fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili. Tambah di kitab. Bil laili wa du'aihi. Bab pada menyatakan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dan doa-doa bacaannya. Doa bacaannya. Ini penting kita baca 2-3 naskah ni baru nampak. Dia panggil naskah muhaqqaq, tahqiq ke tak tahqiq. Hadis yang ke-379. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala: Bittu laylatan 'inda khalati Maimunah. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-laili fa'ata hajatahu. ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر. Tengok dalam Arab ni dia bagus. Dia tulis walam yukthir. Wa qad ablagha ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه إليه فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه. Tengok terjemahan dulu. Diriwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada suatu malam saya pernah bermalam di rumah makcik saya. Terjemah yang kata bibi. Bibi itu apa? Khalah. Siapa dia khalah? Makcik dia, adik-beradik mak dia. Itu mana khalah. Kalau makcik adik-beradik ayah kita, dia panggil ammah. Tulis baca. Khalah itu adik-beradik ibu. Ammah adik-beradik bapa, kan? Jadi dia pergi tidur di rumah makcik dia, khalah dia, nama Maimunah. Maimunah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin Maimunah. Pada malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun menunaikan hajatnya. Nabi bangun qada hajat dia. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam membasuh muka dan kedua tangannya. Basuh muka, basuh tangan, lalu tidur lagi. Mula jadi tengah malam sangat, Nabi tidur sekejap. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bangun dan mendatangi tempat air dari kulit. Dia panggil qirbah. Qirbah ni biasa orang Arab ni dia simpan air dalam kulit kambing. Dia sembelih kambing, dia belah, ambil isi kulit dia tu, dia ikat balik, jahit jadi macam tong air. Itu dia panggil qirbah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka tutupnya dan mengambil wuduk darinya, dari air tadi.
Baginda sallallahu berwuduk dengan sempurna dari air yang sedikit itu. Lam yuksir. Maknanya dia jimat air. Betul kata orang wuduk dia berapa? Secupuk je, kan? Mandi segantang. Maka dia terus solat malam. Kata Ibnu Abbas, saya pun bangun dengan menggeliat. Maknanya bukan menggeliat. Faqumtu fatamattaitu. Mana aku bangun senyap slow-slow gitu, perlahan-perlahan. Tidak kata lompat bangun dak. Kerana takut baginda tahu bahawa saya memperhatikannya. Jadi aku buat macam bangun baru-baru sedar tidur. Padahal dia sedar awal lagi duduk hati Nabi kita solat tadi. Sebab tujuan Ibnu Abbas tidur di rumah makcik dia tu, dia kata dalam riwayat lain, tujuan dia nak perhati apakah ibadat Nabi pada waktu malam. Dia tengok. Kemudian saya pun pergi wuduk. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan salat, dengar ni pelajar. Nabi pun bangun, Allahu Akbar. Saya pun berdiri di sebelah kiri Nabi. Sepatutnya kalau kita nak solat berjamaah, makmum duduk sebelah kanan ke kiri? Ya? Kanan. Ibnu Abbas dia duduk sebelah kiri. Betul ke salah? Salah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan saya sambil memutarkan saya ke sebelah kanan. Nabi kita tarik tangan dia, pusing kot ni. Boleh kita bergerak sedikit tengah solat. Sebab orang ni buat tak betul. Macam mana duduk belah kiri, kita makmum kena sebelah kanan kan. Nabi tarik tangan dia, pusing, duduk sini. Tapi Nabi tak cakap lah tengah solat, duduk sini. Satu yang kita dapat, solat duduk belah kanan. Ni ada setengah orang ni tak kira mana, dia tengok nak pergi makmum pakai duduk belah kiri. Itu nampak tak mengaji. Ketika itu solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna sampai 13 rakaat. Masya-Allah. Nabi kita solat malam berapa rakaat? 13 rakaat. Lalu baginda baring sampai tidur mendengkur. Nabi ni kalau dia tidur berdengkur dia. Bunyi kerah sah tidur. Macam orang tidur biasa. Itu Nabi kita tu manusia biasa. Tidur pun dia boleh berdengkur, kan? Setelah itu datanglah Bilal mengumandangkan suara azan untuk solat subuh. Bilal mari dah. Kemudian baginda sallallahu bangun dan terus mengerjakan solat tanpa berwuduk lagi. Sebab apa? Tidur Nabi tak batal wuduk. Naum tidur dia tidak batal wuduk. Sebab Nabi ni bukan tidur macam kita. Tidur kita ni kalau dah jenera, lena, mau orang buat apa pun tak tahu, kan? Nabi kata tanah mu'aina ya, mata aku tidur tapi hati tak tidur. Allahu Akbar. Setiap kali sebut nama Nabi, apa kita kena buat? Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Kita nak banyakkan selawat di saat kita melakukan belajar ini, supaya kita malam Jumaat, malam selawat, kita boleh selawat sebanyak-banyaknya insya-Allah. Maka Nabi kita bangun tanpa wuduk, terus. Sedangkan Nabi kita berdoa. Nabi kita baca doa. Apa yang dia doa? Tengok Nabi kata apa. Ikut belakang. Pak mana ada kitab, tengok kitab. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa azzim li nura. Ini tengok Nabi kita baca dalam solat malam. Kita boleh baca lah. Waktu kita bangun solat malam, kita baca doa ni.
Apa ni, doa ni ada dalam kitab kita Perisai Muslim sudah ada. Tengok terjemahan dia. Maka Nabi kita bangun doa, ya Allah, masukkanlah ke dalam hatiku nur, cahaya keimanan. Ke dalam pandanganku nur, ke dalam pendengaranku nur, di arah kananku nur, di arah kiriku nur cahaya, di arah atasku nur, di arah bawahku nur, di depanku nur, di belakangku nur. Semua kita nur makna cahaya lah. Nak terjemah Melayu boleh, nak baca Arab boleh, kan? Dan anugerahkanlah ke dalam hatiku cahaya. Qala Quraib, tanda ni Quraib ni siapa dia? Qala Quraibun. Quraib ni rawi hadis ni. Wa qala Quraib, rawi hadis ni kata apa? Wa sab'an fit tabut, wa sab'an fit tabut. Quraib kata, dan ada 7 kalimah lagi dalam doa beliau ni, dalam hatiku. Ada lagi 7 doa lagi. Maknanya mana rawi tu beritahu setakat tu, tapi Quraib kata ada riwayat lain ada 7 perkara lagi yang Nabi kita minta. Wa sab'an fit tabut, dia kata apa? 7 kalimah lagi dan di dalam hatiku. Hatiku ni ada, tetapi saya lupa. Aku tak ingat dah 7 tu. Biar senang. Rawi ni dia tak mau menipu. Dia kata aku terlupa, setakat tu yang aku ingat. Salamah bin Kuhail, rawi dia juga ni. Semua ni cerita-cerita. Dia kata apa? Perawi hadis ini dari Quraib, dari Ibn Abbas kata, falaqitu ba'da waladil Abbas fahaddatsani bihinna. Saya bertemu dengan salah satu putera Abbas, anak-anak pada Abbas lagi, yang memberitahukan kepadaku, iaitu tengok ni, ada berapa lagi? Wa fi asabi nura, wa fi lahmi nura, wa fi dami nura, wa fi sya'ri nura, wa fi bashari nura, wa dzakara khaslataini. Sarahku, minta cahayakan dalam sarah kita, dagingku, darahku, rambutku dan kulitku, semuanya minta cahaya belaka. Kemudian dia menyebut yang 2 kalimah lagi, lupa pula aku. Masya Allah, para rawi ni ada kalanya terlupa, ada kalanya dia kuat, kan? Jadi katanya dalam riwayat lain, al-azmu wal mukh wa fi azmi nura, dalam tulang-tulang aku, wa fi mukhi, dalam otak aku minta cahaya. Artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta semua anggota dia ni, tubuh badan ini bercahaya dengan cahaya keimanan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Quraib, kan? Tanda pelajar, hadis ni panjang. Apa yang kita dapat? Kata di Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Muslim, dia kata hadis Ibnu Abbas ini menunjukkan bahawa kita boleh solat berjamaah yang tidak disunatkan berjamaah untuk nak mengajar, untuk nak ajar. Contohnya orang ni tak erti, mai kita solat tahajud, saya tak pandai, ikut saya, itu boleh. Tapi kalau kita nak angkat banner buat iklan solat tahajud perdana berjamaah, kita kata itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hanya lakukan itu pada bulan Ramadan. Jadi kita pun jangan duk peluas sangatlah. Kita sempit-sempitkanlah perkara yang tidak ada dalil daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, itu kelebihan dia. Apa dia? Solat malam Nabi kita bangun solat 13 rakaat, kemudian dia baca doa yang panjang tadi. Tengok hadis yang berikutnya. Hadis 380, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalli iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun
pada malam hari untuk mengerjakan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan 2 rakaat yang ringkas. Pendek, mana tidak panjang. Tulis itu. Ini cara Nabi mula. Kalau bahasa kita kan orang panggil nak panah enjin dulu ni. Panah enjin. Dia salat 2 rakaat yang ringkas je. Tidak panjang. Lepas pada tu jaga. Dia mula masuk surah Baqarah, habis satu surah Baqarah dia bangun. Itu panjang lah. Jadi mula-mula tu mula pendek dulu. Kita hari ni pakai mula dengan pendek, sudah dengan sudah dengan pendek juga. Kata Abu Anas, kalau mula dengan pendek, sudah dengan pendek juga, alhamdulillah. Yang kita bimbangnya mula dengan tak ada, sudah pakai tak ada tahajud, itu jadi masalah. Buatlah walaupun sedikit, berterusan setiap malam lebih baik daripada kita tak ada langsung, kan? Kita berpindah kepada babun du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun solat malam. Kita ingat, kita bangun solat malam, kita baca doa ni. Mungkin dalam doa iftitah lagi ni. Hadis 381 An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza qama ila salati min jawfil lail. Kata Ibnu Abbas, apabila bangun pada tengah malam untuk salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ni. Ini faedah hasil daripada Ibnu Abbas pergi tidur rumah Nabi bersama rumah makcik dia Maimunah, mana dia tengok apa yang Nabi buat pada waktu malam. Ini tujuan dia pergi rumah Nabi tu nak belajar, kan? Nak belajar. Maka Nabi baca doa ni. Ikutlah ke kita baca doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia solat malam. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard. Jadi ada setengah tu kata qayyum, sini baca qayyam dalam riwayat ni. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin antal haqq wa wa'dukal haqq وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وما أسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. Kalau tak boleh baca pun kita kena baca lah. Kita baca pada mulai ni, kita tengok surat dulu, panjang nak ingat ni, kan? Kita nak ingat ni bukan mudah. Tengok dalam kitab kita mana perisai Muslim tu ada. Tengok mana dia. Ya Allah,
wahai Tuhanku, bagimu segala puji. Engkaulah pemberi cahaya langit dan bumi. Bagimu segala puji. Engkaulah penegak langit dan bumi. Bagimu segala puji. Engkaulah pemelihara langit dan bumi serta segala isinya. Engkaulah yang benar. Janjimulah yang benar. Firman engkaulah yang benar. Pertemuan denganmu adalah benar. Syurga itu benar. Neraka itu benar adanya, dan hari kiamat itu benar. Ya Allah, kepada engkaulah saya berserah diri, kepada engkaulah saya beriman, kepada engkaulah saya bertawakal, kepada engkaulah saya kembali, dengan engkaulah saya berdebat, berlawan dengan orang inti Islam kerana Allah, dan kepada engkaulah saya menuntut hukum, ampunian dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Wahai Tuhan yang sama dan yang jelas, wa ma asrartu, dosa, tambah itu, dosa yang tersembunyi dan dosa yang nyata. Jadi kita minta belaka doa, kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, hak lamanya, hak kemudian, yang tersembunyi dengan yang nyata. Dan engkaulah Tuhan, adalah Tuhan kami, tiada Tuhan selain daripadamu ya Rabbal Alamin. Itu doa Nabi pada waktu apa? Pada dalam salat malam. Kita berpindah pula kepada babun kaifiyatu salatul lail wa adadu ruku'iha. Tengok. Cara solat malam dan bilangan rakaat. Kita nak solat malam ni berapa ke bilangan rakaat? Hadis 382, nombor hadis 382. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan. Sama dengan hadis tadi, hadis Ibnu Abbas tadi kan. Yutiru min zalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Maksudnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan solat malam 13 rakaat. Berapa rakaat? 13 rakaat. Melakukan solat witir 5 rakaat. Nabi kita 5 witir pula 5 rakaat secara berterusan. Tanpa duduk tasyahud. Tulis itu. Tanpa duduk tasyahud. Kalau tidak, mana boleh jadi rakaat tak duduk, tak ada sujud. Kecuali pada rakaat yang terakhir sekali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam solat witir 5 rakaat. Macam mana? Terus ya. Rakaat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, barulah dia duduk tasyahud akhir, bagi salam. Artinya solat malam, solat witir ni kita boleh buat seperti yang kita buat sekarang ni, 2 syafaat witir campur dengan 1 witir terakhir kan, 3. Saya nak solat terus berapa? Solat apa? 3 rakaat. Boleh? Boleh. Kita buat 1 bangun, 2 bangun, rakaat yang ketiga baru kita duduk tasyahud. Jangan jadi macam solat maghrib. Solat maghrib ada tasyahud awal kan. Solat witir 1 tasyahud ya. Kalau kita nak campur terus 3, 5, 7, 9, 11, 13. Tapi bimbang takut terlupa tengah jalan. Ni ke 7? Sudah. 3 ke 4? Penat. Baik buat 2-2 senang kan. Kalau main zaman khayal ni, main banyak-banyak, lupa kita. Tapi dia punya cara boleh. Maknanya bilangan di sini Aisyah kata 13 rakaat. Dia witir 5 rakaat. Maknanya 13 tolak 5 berapa? Berapa lagi? 8. Ya. 8 itu maknanya 2 dia buat hal lain, hak tahajud. Lepas tu 5 rakaat terus jadi witir.
baru ni timbul satu video, bising juga satu masyarakat kita. Dah ada Tok Syekh ni cakap, dia kata kita solat witir tu yang satu terakhir itu witir. Hak dua, contohnya kita nak solat witir 5 rakaat. Maknanya kita buat 2, kemudian 2 pula kan, 4. Yang terakhir itu 1. Dia kata hak 2 tu jangan niat witir. Hai, dia ada niat apa? Dia kata syaf'atul witri. Maknanya niat pelengkap pada witir. Boleh. Tetapi setelah kita semak, para ulama fiqh mengatakan kalau kita dah niat witir 5 rakaat ke 7 rakaat, yang 2 tu semuanya package witir. Jadi kita boleh niat saja aku solat witir 2 rakaat, ataupun kalau saja aku solat syafaat witir 2 rakaat boleh. Niat witir pun boleh, sebab dia tu package kepada witir yang kita akan akhiri. Di akhir nanti dia jadi witir satu. Wadah? Boleh faham? Jadi tidak jelas, tidak timbullah masalah di masyarakat kita ni. Bila timbul video macam tu, pelik lalu. Sudahlah, kita selama ni niat witir 3 rakaat kan, salah dah lah. Jadi kita kata tidak salah, cuma penerangan sahabat kita dalam video dia tu macam sedikit menimbulkan keliru kepada pendengar. Sebenarnya semua tu witir belaka. Alhamdulillah. Kita pergi kepada hadis yang ke-383, babun salatul laili masna masna wal witru rak'atan min akhiril lail. Bab peraturan solat malam 2 rakaat 2 rakaat, dan solat witir pada akhir malam yang terakhir 1 rakaat, paling minima 1 rakaat. Jadi kalau kita nak jadi witir banyak, kita niat awal lagi. Hak sebelah rakaat akhir ni semuanya witir. Jadi witir lah dia. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seorang lelaki di kalangan sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat malam. Dia tanya Rasulullah, bagaimana kita nak solat malam? Nabi jawab apa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatul laili masna masna. Solat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ada Nabi sebut ini setakat berapa rakaat? Ada? Tak ada sebut. Kan? Bermakna open, terbuka, berapa ratus rakaat mau nak solat dipersilakan. Aku nak solat malam ni 50 rakaat. Solat, tapi 2 bagi salam. 2 rakaat bagi salam. Sebab itulah bila mari bulan Ramadan, ada sebahagian kita ni duduk berbincang, berdebat, oi solat malam tarawih tak boleh, 8 je. Lebih tak boleh. Pula mari kumpul hak lain pula, solat tarawih 20, kalau tidak bukan tarawih. Pula kita kata pening. Yang pentingnya Nabi kata salatul laili masna masna. Solat malam tu 2 rakaat, 2 rakaat tanpa had, tanpa limit. Mau solat berapa pun nak. Kalau kita nak solat 20, 20. Nak solat 8, 8. Nak solat 10, 10. Dia panggil solat malam terbuka. Apabila seorang khawatir masuknya waktu subuh, solatlah 1 rakaat sebagai pengganjil witir solatnya yang telah dikerjakan. Maknanya akhir solat kena ada 1 rakaat yang dinamakan witir. Nama dia witir. Witir itu makna ganjil. Witir makna apa? Witir itu makna dia ganjil, angka yang ganjil. Itu makna witir. Witrun. Jelas ke tidak kita ni? Jelas betul kan? Baik, kita pergi kepada
Babun salatul laili qa'iman wa qa'idan. Bab solat sunat waktu malam boleh dilakukan secara berdiri dan boleh dilakukan sambil duduk. Mula-mula kita berdiri 20 rakaat berdiri, habis 2 juzuk Quran. Boleh 2 juzuk Quran? Banyak? 3 juzuk, tak apa. Kita berasa letih dah. Duduk pula. Duduk sambil bersalah, Allahu Akbar, bui 5 juzuk pula Quran. Baru puas hati dah. 5 juzuk dia. 5 surah mujudah. Surah pula wal asri ke bawah. Inna atainakal kautsar. Hadis 384. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi syai'in min salatil laili jalisan hatta idza kabir." Jelas dah ni. Sehingga dia kabir. Qara'a jalisan hatta idza baqiya alaihi minas surati salasuna au arba'una ayatan qama faqara'ahunna thumma raka'. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sesuatu dalam solat malam dengan duduk. Waktu aku kahwin dengan Nabi, solat malam Nabi kita berdiri, tak duduk. Kecuali setelah baginda sudah kabir, maknanya sudah berumur, tua, dia rasa penat dah, barulah dia duduk. Jadi pelajar-pelajar ni, dia tengok orang tua duduk, dia duduk juga. Kita kata mu sakit lutut jangan duduk, rugi. Bila duduk, tengok, dengar ni, pakcik-pakcik, makcik, ibu bapa yang sudah rasa sakit lutut ni, kalau kita tak larat, kita duduk. Setelah surah yang baginda baca, tinggal 30 atau 40 ayat lagi dengan nak habis surah, baginda sallallahu alaihi wasallam bangun berdiri membacanya, kemudian rukuk. Aku nak baca panjang ni, kita pun duduk. Allahu Akbar, baca Fatihah, waladdallin amin, kita baca surah Al-Baqarah. Siapa dekat? Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin. Kita pun bangun, diri. Sampai ke akhir surah, kita rokok sambil berdiri. Sempurna lah. Boleh ke main duduk lepas tu bangun? Jawabnya boleh. Dalam solat apa? Solat sunat. Tak kira lah malam atau siang. Yang pentingnya solat sunat, kita boleh duduk. Tapi tanda pelajar, tulis tepi kita. Siapa yang solat duduk, solat sunat duduk, kerana keuzuran, sakit lutut, sakit kaki, sakit gaut, sakit tua, insya-Allah dia boleh pahala penuh. Pahala dia banyak mana? Full, kan? Tetapi kalau dia duduk kerana rehat-rehat aja, dia tak sakit apa pun, dia boleh pahala banyak mana? Separuh. Rugilah. Boleh setengah ya pahala, sebab mu duduk. Takkan sama orang berdiri dengan orang duduk, kan? Mana berdiri tu banyak KJL lagi. Maka kita kena, kalau mampu bangunlah, tapi kalau tak mampu duduk. Daripada kita tak solat, baik duduk sambil-sambil solat. Ni ada orang tanya, dia kata, "Ustaz, saya ni tak hafal Quran, tapi saya nak baca Quran malam dalam solat, boleh?" Boleh. Kita beli rahal hafsah, letak Quran depan ni, kita pun duduk atas kerusi. Allahu Akbar, baca siapa berapa sejuzuk. Nak rokok, kita bangun rokok, lepas sujud macam biasa atas lantai, lepas tu bangun balik, duduk atas kerusi, sambung balik bacaan. Boleh. Alhamdulillah. Bahkan solat sunat ni dalam musafir, ketika kita bermusafir, boleh kita solat atas kenderaan. Dulu orang naik kereta kuda, naik unta, solat. Sekarang ni kita naik bas, kapal terbang, boleh. Duduk atas bas, pada duduk tidur saja. Allahu Akbar.
Orang sebelah tengok makcik mana maya tak tahu ada kiblat. Tidak jadi masalah. Bagi orang musafir, aina ma tuwallu fasamma wajhullah, di mana kamu hadap kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Baik. Kita berpindah kepada tajuk yang baru. Babun karahiyatu an yanama ar-rajulu al-laila kullahu la yusalli fihi. Dengan ni anak-anak, selek mata, buka telinga. Dengar sini. Bab tidak disukai, tidak molek seseorang tidur satu malam penuh sehingga tidak mengerjakan solat sunat. Allahu Akbar. Coba angkat tangan nak dengar tengok. Pelajar-pelajar ni. Angkat tangan, berapa orang yang tidur semalam tak bangun tahajud, tak ada solat witir? Berapa orang? Angkat tangan. InsyaAllah malam ni, malam esok tak ada siapa akak, semua solat belakang. Boleh? InsyaAllah. Tidak budak saja, budak tua pun serupa juga. Budak tua pun sama. Dengar ni, dengar hadis ni penting. Hadis 385, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, zukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbah. Dengar cerita. Abdullah bin Mas'ud cerita, pernah disebut-sebut dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang tidur satu malam penuh sampai pagi, tak salat sunat, tak ada salat witir, tak ada tahajud. Nabi kata apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, zaka rajulun bala syaitanu fi uzunihi au qala fi uzunaihi. Allahu Akbar. Benak kita ni kan. Nabi kata apa? Orang yang tidur tak salat langsung itu, itulah seorang laki-laki, kalau dia itu perempuan, perempuan lah kan, yang telah dikencing oleh syaitan dalam telinganya. Hak mana tak bangun tahajud atau gak kasar di telinga? Berasa hati kau tidak? Bang? Tak bang. Pagi esok siapa tak salat tahajud, sedar tidur tengok bang ke tak? Kena kecing ke syaitan, Nabi kata. Tanda pelajar. Ada ulama mengatakan syaitan ni memang perangai dia kencing, berak, makan. Ada lakon. Kalau kita nak makan, kita tak baca bismillah. Syaitan makan sekali dengan kita. Tu sudah nambah tu dah. 3 kali tambah, tak kenyang kau apa. Rupanya member dia kau ambil serak. Kita tak nampak. Siapa dia nak jamu syaitan? Macam mana buat? Pergi jamu tunggu kayu. Pokok besar, tak payah. Jangan baca bismillah, orang itu jamu syaitan. Kenyang dia. Siapa dia nak suruh nak jadi tandah jambai syaitan, macam mana? Tidur malam jangan bangun tahajud, kena kencing ke syaitan. Penat kita. Nah. Berat hadis ni bui. Main kecing dalam telinga ni. Ada juga ulama kata dia takwil hadis ni. Dia kata bukan kencing sungguh. Dia macam kena kencing ke syaitan, mana tidur mati mun tak tahu apa gitu. Tapi biarlah kita kekal apa asal dia, kena kencing ke syaitan. Babun iza na'asa fi shalah falyarqud. Bab apabila seorang mengantuk dalam solat malam, dia tengah tahajud, dia mengantuk huyu haya baca apa tak ingat dah, hendaklah dia tidur terlebih dahulu. Tidur dulu, nanti bangun balik. Refresh kata orang. Ni kita kalau tidur apa jadi? Refresh ke pakai ripus? Mati terus. Tak ada fresh dah. Rugi. Tengok hadis 386. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iza na'asa ahadukum fi shalah falyarqud hatta yazhaba anhu an-naum fa inna ahadakum iza shalla wa huwa na'isun la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubbu nafsah. Apa dia kata dia?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mengantuk dalam salatnya, kita tengah sembahyang mengantuk, hendaklah tidur dulu sampai hilang mengantuknya. Kerana seseorang yang solat dalam keadaan mengantuk, barangkali yang tadi hendak memohon ampun kepada Allah, tahu-tahu dia tidak terasa, bahkan dia maki dia sendiri. Allahu Akbar, bahaya. Dia nak kata Allahumma ghfirli, ya Allah ampunlah dosaku, dia kata benda lain. Berlaku ke tidak kalau orang mengantuk? Berlaku. Kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ngatuk tertinggal lah. A'budu ma ta'budu, aku sembah sepamu semua kafir. Penak kita. Bahaya ke tidak? Maka kalau kita mengantuk sangat, tidur. Letak jam, boleh 1 jam ke 2 jam, bangun di akhir malam nanti. Itulah baik. Babun ma yahullu uqad asy-syayatin. Syaitan. Bab bagaimana nak lepaskan tali ikatan syaitan ketika kita tidur. Tanda ni belajar. Hadis 387 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yuballighu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin idza nama. Tengok ni, Abu Hurairah kata apa? Dia bersabda, apabila seorang tidur, dia dengan Nabi kita bagi tahu, apabila seorang itu tidur, maka syaitan yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin idza nama. Syaitan yang akan ikat di qafiyah, ni kepala kita ni. Di kepala orang itu 3 simpulan ikatan, 3 ikat. Dia kata apa? Alaika lailun tawilun farqud. Bikulli uqdatin yadrib alaika lailun tawil farqud. Setiap kali dia ikat, syaitan apa kata? Tidur dengan nyenyak, malam masih panjang. Sedak dia uli awak. Cik Tan kata apa? Urqud lailun tawil, malam panjang lagi, tidur baru pukul 5.30. Padahal subuh 5.50 dekat dah kali kira. Boleh lagi dia buat. Jadi dia diikat. Ada riwayat kata lailan tawilan alaika lailan tawilan bin nasbi ala al-ighra. Malam panjang jangan bimbang. Kalau kata lailun tawil, itu dia panggil birraf'i, malam panjang lagi. Dia nak cerita kita, hak tadi dia gaya kita. Lailan tawilan, lailun tawilun. Boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza istayqadha fa dzakara Allah azza wa jalla in halat uqdatun. Jika orang itu bangun, kelek mata, lalu dia berzikir kepada Allah Taala, dia kata apa? Apa dia zikir bangun tidur? Apa? Alhamdulillah alladzi, kuat sikit bangun tidur, ahyana ba'da ma amatana, alhamdulillah. Bila kita baca ni, terbuka satu ikatan syaitan, terbuka. Wa idza tawaddaa in halat anhu uqdatan. Bila dia berwudu, terlepaslah 2 tali ikatan. Selamat kita. Fa iza shalla in halat al-uqadu fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Mana kalau kita bangun solat pula, terbuka semua ikatan. Setelah itu orang itu menjadi bersemangat dan berjiwa bagus. Esoknya dia panggil aktif kita tu. Awak kerja molek. Kalau tidak demikian,
orang itu akan berjiwa jelek dan malas. Orang yang bangun semaya, tak bangun semaya subuh ni, bangun lambat-lambat, orang itu kalau bangun tidur esok, dia jadi tidak segar. Jadi tidak apa? Tidak sehat, tak apa ceria kata orang. Tidak ceria. Allahu Akbar. Pandai dah kita nak buka kata syaitan? Macam mana? Bangun, basuh muka, betul? Ambil wudu, berzikir dulu, bangun zikir, pergi ambil wudu, betul? Salat. Insya-Allah terbuka belakang. Babun fil laili sa'atun yustajabu fiha. Bab pada malam hari ada satu waktu dikabulkan doa. Ingat kita ni. Waktu malam ni ada waktu mustajab doa. Hadis 388. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal laili sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khaira illa a'tahu wa zalika kullu lailatin. Ada kata wa zalika kullu lailatin. Diriwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu. Sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada suatu malam, pada waktu malam ada satu waktu yang paling, yang apabila seorang hamba memohon sesuatu kebaikan kepadanya, tepat pada waktu itu maka mustajab doa dia. Waktu mustajab, pasti Allah Ta'ala mengkabulkannya. Yang demikian itu fi wazalika kullu lailatin, pada setiap malam. Jadi kita kena bangun sentiasa. Mula-mula kita doa di awal malam, tidur, bangun setengah malam doa, tidur lagi, bangun akhir malam doa. Tentulah di antara awal, tengah, akhir kita mesti bertemu dengan satu masa yang mustajab doa, insya-Allah. Ini kalau bangun malam belaka, tak tahu nak kata apa lagi kita kan. Baik, kita ambil hadis yang terakhir dalam bab kita ni. Lepas pada ni mari hadis yang panjang sekali. Babun at-targhibu fi du'ai waz-zikri itu fi akhiril laili wal ijabatu fi. Bab anjuran ataupun galakkan berdoa dan berzikir pada akhir malam dan dikabulkan doa pada waktu itu. Waktu mana? Waktu akhir malam. Tengok hadis 389. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila as-sama'id dunya kulla lailatin hina yamdi sulusul lailil awal. Hina yamdi sulusul lailil awal. Letak di bawah perkataan al-awal tu, letak garisan di bawah. Sebab ada masalah perbahasan ulama di sini. Fayaqulu anal malik man zal ladzi yad'uni fa astajib lah, man zal ladzi yas'aluni fa a'tiyah, man zal ladzi yastaghfiruni fa aghfir lah, fala yazalu kadzalika hatta yadhi'a ila al-fajri. Hatta yadhi al-fajru. Fala yazalu kadzalik hatta yadhi al-fajru. Tengok mana dia. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia sesudah lewat 1/3 malam. 1/3 malam. Tengok dalam ayat ini dia tulis sulusul lailil awal, 1/3 awal malam.
Mana awal malam ni hak kita learn ni lepas bagi sikit awal malam tu. Letak dalam kurungan kata di ulama hadis syarah kata kaza fi hadzal hadis bi hadzal lafz. Lafaz dalam Muslim ni awal. Wal hadisu fi sahihaini. Tulis pelajar. Hadis dalam Bukhari dan Muslim riwayat lain bilafzi hina yabqa sulusul lailil akhir. Ketika tinggal lagi 1/3 akhir malam. Mana kena talah itu. 1/3 tulis akhir malam. Riwayat ni awal malam. Tuan penterjemah dia cerdik, dia kata lewat 1/3 malam. Maknanya awal. Ya, tapi dalam riwayat yang lain lebih kuat lagi asbat, iaitu 1/3 akhir malam. Macam mana kita nak tahu 1/3? Tanda belajar. Maghrib tadi pukul berapa? 7. Subuh pukul 6. Nah, kita letak gitulah senang. Maknanya kita ada malam berapa jam? 11 jam. 11 jam dah. 11 jam bagi 3. Jadi berapa? 3 jam 40 minit. 1/3 awal. 1/3 tengah. 1/3 akhir. Itu nak 1/3 akhir maknanya hak 3 jam sebelum subuh tu. 3 jam setengah sebelum subuh, itulah yang dikatakan 1/3 akhir. Itu cara bagi. Boleh tetap pukul, tak boleh tetap pukul sebab kita tahu pukul berapa, sebab masa bergerak. Nah, waktu hari panas esok 7:30 baru maghrib, 5:30 subuh. Awak malam tengah hari panjang pula. Baiklah. Hadis ini menjadi perbincangan ulama. Nabi kata yanzilu rabbuna, Allah Taala turun. Jadi ulama salafus salih tulis. Ulama salafus salih dia kata apa? Nuzulu yaliqu bi jalalihi wa azamatihi. Turun dengan yang layak bagi Allah Taala. Kita jangan tanya dia turun macam mana, kita sebut apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah ulama kata turunnya rahmat Allah Taala, itu dia panggil takwil. Dia panggil takwil. Ulama-ulama salah kekalkan lafaz. Dia kata turun dengan layak bagi Allah Taala. Kita tak boleh tanya bagi Allah macam mana, tak boleh. Macam kita kata Tuhan mendengar, macam mana dia dengar? Siapa suruh tanya? Tak boleh tanya. Yang penting bagi kitanya, Allah kata apa? Fayaqulu anal malik. Allah berfirman, akulah raja, akulah penguasa dunia ini. Siapa yang mahu berdoa kepadaku waktu ni, akhir malam, siapa berdoa, nescaya aku akan mengkabulkan doanya. Siapa yang mahu memohon kepadaku, aku akan beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampunkannya. Demikianlah hal itu terus berlangsung sampai fajar menyingsing. Maknanya 3 jam lebih belum subuh tu, bermula waktu munajat sampai subuh. Alhamdulillah. Ada seorang pendakwah di dalam dunia ni, dia kata menarik. Dia kata panjang dah kita duk berbahas bagaimana Tuhan nak takwil ke tak takwil. Allah Ta'ala turun tu macam mana? Ada yang nafi, ada yang isbat, ada yang ta'til, dan ada yang beriman terus dengan lafaz. Dia kata muduk balah kuat-kuat tu, pokok sebenarnya kita ni bangun ke tidak? Tahajud tu bangun ke tidak? Balah tu kat pagi, pas tengah malam, turun ke tak turun? Turun rahmat ke turun Allah kan? Akhir kali tidur pas tengah malam, pas subuh. Kita kata faedah kita berbahas nak mengenali Allah Azza wa Jalla, bukan berbahas nak tunjuk siapa dia bijak, siapa dia kuat. Wallahu alam. Tamatlah kita akan jumpa dengan hadis yang panjang nombor 390, babun jami'u. Tengok, bila kata jami' tu panjanglah. Jami'u salatil laili wa man nama anhu aw marida. Bab perihal solat malam, siapa dia tidur daripadanya ataupun dia sakit. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.